Orang Melayu ni kalau pepatahnya banyak, tapi tak diikut. Macam orang kata, membentuk buluh daripada rebung. Tapi tak ada. Sebab fikirannya kalau nak ikut pepatah pun dah tak boleh nak pakai sekarang ni. Sebab kalau kita nak cari rebung pun dah susah. Sebab rebung buluh pun dia potong buat sayur habis semua. Jadi nak kata nak bentuk buluh daripada rebung pun susah. Sebab rebung pun dah kena centas semua. Kalau dia dipikirkan, peribahasa tu pun dah tak boleh nak pakai lah. Orang tanam buluh sebab nak ambil rebung. Itu saja. Tapi kalau negara yang satu lagi tu saya cakap, buluh tua tu pun boleh dibentuk. Inilah yang nak dicontohkan. Kita tahulah negara mana yang banyak tanam buluh. Jepun. Jepun, China. Negara di luar. Sebab dia menggunakan buluh tu untuk dibentuk buat macam-macam. Tapi di kita untuk buat sayur je. Jadi pupus tak lama-lama. Contohlah kalau tak ditanam semula balik. Jadi inilah kita ikut. Kalau pepatah tu dah tak boleh nak pakai sekarang ni, saya terpaksa gunakan macam tu lah lebih kurang juga. Sebab pepatah lain baru belum ada lagi yang sesuai. Kita dulu dah tak tanam. Yang ada pun dibakar. Ya, dibakar buat lemang pula. Jadi yang dikatakan perminda adalah perubahan minda. Perubahan mindanya macam mana? Minda lama kita ubah kepada minda yang baru. Inilah satu pembentukan. Tapi pembentukan ni bukan adalah boleh dibentuk-bentuk suka-suka dalam rumah. Nak bentuk ni kenalah dari dalam sistem kena dalam sistem pendidikan berbentuknya. Itulah kata rebungnya. Sebab dalam pendidikan tak ada satu orang kata kata-kata membentuk tu tak ada. Dia bentuk hala yang macam ni lah. Ringkas saya bercakap, kan? Saya sekolah tahun 63, kan? Sekolah pun tak tinggi. Lebih kurang Jah 6 saja, tapi Jah 6 pun tak apalah. Saya sekolah juga tahu kat baca-baca, orang kata soal khabar pasal Melayu apa semua saya tahu bacalah. Dapat berfikir itu sajalah. Sebab saya susah mungkin saya fikir terjauh sikit. Kalau saya senang mungkin saya fikir dekat. Jadi inilah terpanggil untuk saya, kita bangsa Melayu perlulah buat sesuatu. Kalau kita sayangkan bangsa kita demi masa depan negara, agama dan bangsa kita. Jadi saya fikir, saya sekolah tahun 63. Sampai sekarang umur saya 65 tahun, saya tengok kata-kata pun dah tak boleh membangunkan bangsa Melayu. Itu dia. Sebab kita tahu nak bangun bangsa Melayu ni setakat makan gaji saya tak boleh. Sebab makan gaji ni adalah satu pintu rezeki saja. Jadi orang Melayu kena perlu berniaga. Bukan saya kata orang Melayu sekarang tak ada berniaga. Ada berniaga, tapi berniaga yang biasa-biasa je lah. Kecil-kecilan. Tetapi itulah kita kena imbangkan. Mengikut kaum-kaum yang berjaya, semuanya berniaga. Sebab apa? Saya dah tengok kalau dia makan gaji hanya satu pintu rezeki saja. Kalau gaji dia 3,000, 3,000 lah. Kalau 5,000, 5,000 lah. Tetapi kalau berniaga, adalah pintu rezekinya 9 ke 10 pintu rezekinya datangnya dari berniaga. Itu dah itu hakikat dia macam tu. Jadi itulah terpanggil di fikiran saya, kita kena buat sesuatu kalau kita sayangkan bangsa Melayu. Jangan tenggelam di dalam negara kita sendiri. Jadi itulah saya kata kena perubahan. Yang katakan perubahan minda ni, minda bekerja kepada minda niaga. Okeylah, pasal apa cakap macam tu? Okey. Saya sampai sekarang pun saya tengok TV, saya tengok semua profesor-profesor kalau bercakap dalam TV, semuanya tanya pasal bekerja. Semua bincang pasal pekerja. Nak banyakkan pekerja, banyakkan tenaga buruh untuk bekerja, untuk ni semua untuk bekerja. Untuk berniaga tak ada. Bukan tak ada peruntukan. Soalnya bidang untuk mempelajari tentang berniaga kena tanam dalam diri orang cakap dari bangku sekolah rendah. Satu pendidikan dikhaskan macam kita nak buat satu bijak komputer tu, kan? Macam tu kena buat sekolah khas kalau boleh.
Jadi ini pun saya fikir kena buat macam tu. Sebab apa? Asal dia duduk kelas tu mesti mau tanya besar besok nak berniaga apa. Bukan macam sekarang ni, sampai sekarang dari dulu sampai dia dengar besar besok nak kerja apa. Balik rumah pun mak bapak pun tanya besar besok nak kerja apa. Kalau dia start masuk darjah 1. Itulah yang kita dengar. Jadi sekarang ni kita kena amalkan, tanya anak cucu kecil kita yang balik dari sekolah tu. Sebab di sekolah kita dah bentuk sekolah pendidikan niaga. Jadi dia balik, kita tanya besok adik nak berniaga apa? Dah besar besok ni, baru pergi sekolah ni dengan beg, dengan baju baru apa semua. Kita mau dia jawab, besok nak berniaga laksa. Okey. Biar dia berniaga laksa ke, cendol ke, roti canai ke, itu tak kisah. Janji niaga. Itulah yang nak dibentuk. Pembentukan ni bermula di bangku sekolah. Bukan di rumah saja. Sebab saya dah kaji siap, berniaga ni adalah dari diri kita. Yang lahir darah dalam diri kita adalah darah niaga. Baru kita boleh. Bila besar besok pandai dia lah, bila dia ada pelajaran perniagaan tu yang lebih tinggi lagi, keluar universiti apa semua, mungkin dia berniaga yang benda-benda yang ni. Tapi inilah satu pembentukan permulaannya. Jadi inilah saya harap pihak-pihak kerajaan, pihak-pihak orang bijak pandai, profesor-profesor fikirlah hal ini. Kalau kita sayangkan anak bangsa kita, itu saja. Bukan kita nak lawan bangsa lain, nak jatuhkan bangsa lain, tak ada. Tujuannya kita pun nak tiru dengan bangsa yang berjaya dalam negara kita adalah kaum Cina, bangsa Cina. Tapi Cina tak pelik lah pasal berniaga ni. Kalau dia bekerja pun sementara saja, sekejap. Lepas tu dia akan jadi toki juga. Sebab darah daging dia itu berniaga. Dia datang ke Malaysia pun atas perdagangan, berniaga juga. Jadi kita tak ada, bangsa Melayu ni tak ada darah yang macam tu. Darah mari datang sini buat kebun, buat ladang apa semua macam tu je. Teroka tanah, itu saja. Tapi semua pun main ikut-ikut je. Jadi inilah saya harap kita kena buat sesuatu dalam kalau kita sayangkan bangsa Melayu dan untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu. Tetapi bukanlah saya punya cadangan tu 3 bulan 3 tahun tak. Saya punya target dalam 30 tahun akan datang. Mana hasil dia baru kita nampak. Tapi terus dibentuk, terus dipantau bangsa Melayu ni dari bawah. Buat kata-kata dari sekolah rendah, dah 1 masuk, dah start dah. Kita tanamkan semangat berniaga tu dalam diri dia. Jadi sistem pendidikan pun kena buat sesuatu lah. Kena tukarlah sikit. Ataupun ditambah baikkan. Macam tu lah. Jadi saya fikir kalau dia sampai besar, keluar universiti, ilmu perniagaan dah ada dalam diri dia dan semangat niaga tu dah ada. Sebab kita dah tanam dari bangku sekolah rendah ni tadi. Jadi itulah yang saya terpanggil. Kalau pihak kerajaan sekarang ni semua terletak pada pihak kerajaan. Sebab dia apalah yang orang kata memegang tampuk segala-galanya. Kalau nak tengok orang Melayu, bukan sekarang saya cakap, sekarang adalah sikit-sikit dah okey dah berniaga kan, tetapi tak boleh pergi jauh lagi. Kalau boleh berniaga yang profesional sikit, yang dikata sikit, bukanlah berniaga tepi jalan sampai bila-bila, berniaga pasar malam sampai bila-bila. Cukuplah untuk Cina pun dulu macam tu juga. Kaum Cina, mak bapak dia dulu pun berniaga susah juga, tapi dia orang ada kesedaran sebab anak-anak dia tu dah disuntik dengan darah berniaga tu. Jadi bila dah besar, dia pun tak nak makan gaji. Kalau makan gaji sekejap aja, lama-lama dia mesti nak berniaga. Jadi macam saya juga ada contohnya. Sebab saya dari sekolah dulu pun saya berniaga kuih-kuih atuk saya. Sebab kita susah nak bawa duit sekolah pun tak ada duit. Atuk kita, kau bawa kuih ni, nanti kau ambil lah 20 sen ke 30 sen upah kau jual kuih dari darjah 1 sampai darjah 3. Sebelah beg buku, sebelah beg kuih. Di sinilah saya terfikir yang datangnya darah berniaga pada diri saya. Sampai saya dah besar, habis sekolah jahanam pun berniaga lagi, jual es krim, jual cendol bulan puasa, jual air batu, jual jambu-jambu batu, jual jambu apa tu, jambu air, jual nangka, cucuk-cucuk. Itulah dia merata kebun-kebun, kampung-kampung, di estate-estate. Itulah bila saya merantau pun saya kerja sekejap. Bila kerja sekejap pun saya berniaga juga, sampailah sekarang barulah berhenti buat NGO ni. Itulah kisah saya, kisah ringkas tu.
Kalau nak panjang lebar lagi ada. Tapi saya ringkaskan dulu untuk cerita ni. Okey. Ya. Terima kasih. Sama-sama.